Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بدعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usul imam yang tuan ada di usul khususnya ada jemaah surah Al-Mu'min bila orang putus sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak alhamdulillah pada pagi ini pagi Ahad 23 Rajab 1442 Hijriah bersamaan 7 kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sekali lagi telah sama-sama menunaikan solat subuh berjemaah di tempat imam kita berzikir, beriring, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan aminkan doa yang mudah-mudahan segala permohonan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari wabak COVID-19 ini insya-Allah. Dan kita bertemu kembali dalam majlis ilmu ini yang merupakan Rawdatul Riyadhil Jannah terutama di dalam masyarakat Rasulullah setelah pada bulan kita tidak dapat bertemu disebabkan keadaan semasa yang berlaku itu, dan kita harapkan ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak proposal agama di negeri kita ini, dia boleh subuh hanyalah setakat 30 minit sahaja. Jadi maknanya sekitar 7 kita selesai lah. Dan memang waktu itu waktu syuruk kalau tengok pada jam solat tu jam sembahyang tu memang waktu syuruk 7:20 terhenti itulah insya-Allah bila keadaan semakin baik kita boleh sambung lagi kita boleh teruskan sebagaimana kita telah sedia
laksanakan sebelum insya-Allah. Jadi pertama-tamanya kita teruskan teruskan pengajian kitab Safinatul Najah yang disusun, yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadhil Sayyid Bismillahirrahmanirrahim taala sampai kita masuk kepada bab yang kedua dalam kitab ini, iaitu berkaitan dengan solat sembahyang pada surat 46. Fasal yang ke-22, ya, uzur solat. Faslun a'zarus solati isnan. Uzur solat itu ada dua perkara, ya, iaitu an-naumu, tidur, ya, tidur, ya. Jadi orang yang tidur, ya, hingga lupa waktu solat tidak dikira berdosa. Ya, contohnya, ya, contoh saatnya kita, ya, balik dari kebun, contoh subuh ni tak apalah, balik kebun pukul 10.30, balik makan gelap lah, standard lah tu, menghadap TV, menghadap kipas, memang kejap je lah. TV tu buat cuci mata je, lelap lama pula tu, nanti penat kali sehingga terjaga pukul 5 petang. Asar masuk dah, jadi tinggal solat Zuhur, sembahyang Zuhur tinggal. Adakah dikira berdosa? Tidak. Sebab itu penguzuran, salah satu penguzuran solat tertidur. Dia tertidur tu tak kena buat apa lah, kan? Ataupun biasanya macam subuh kan, pagi tak ada kuliah pula, hari Sabtu ke hari Ahad ke tak ada kuliah pula, contoh jaga-jaga dah 7.30, macam subuh dah luput, maka tak dikira berdosa. Tapi sembahyang subuh itu tetap qadaan, sama macam zuhur tadi. Soli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan, menggantikan. Tetapi qada itu tidak berdosa kerana ada uzuran di situ. Itu yang pertama. Yang keduanya wanisyanu, iaitu lupa. Ini lupa. Lupa ni tak boleh nak buat apa lah. Nabi SAW bersabda, innamal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu takkan sunyi daripada, takkan lepas daripada silap dan lupa. Manusia mana tak silap? Manusia mana tak lupa? Semua manusia lupa. Itu cara umum lah. Melainkan para Nabi dan para Rasul alaihi wassalam, ya, kalau ada sifat kesilap, kalau ada sifat lupa mereka, tidak sampai merosakkan darjat mereka sebagai para Nabi dan Rasul. Tapi secara umumnya manusia betul lah lupa. Abang dah semayang ke? Dah semayang ni, tak nampak pun semayang. Lupa dah asal tadi, tak solat pula, contoh. Maka kan segera dikerjakan solat yang terlupa itu, tetap qadaan juga, tak dikira berdosa. Sebab lupa, kan, cikgu sangat lupa lah, kan? Jadi macam kita jadi tuan rumah tu pergi kahwin kan, sebelum ni lah, bila dah ada COVID-19 ni, kena dah ikut SOP kan. Pagi ni pun jadi SOP kat tapau saja, mungkin dapat gaya dua bakul besar tu, jangan lupa ambil, ya, jangan tertinggal. Siapa nak makan tu, kalau tak ramai, ambil lah seorang 2 kuih 3 kuih wali. Sebab banyak tu kan, 2 bakul besar tu 50, ya, 50, ambil seorang 2 lah dalam kita. Saya kira ni adalah dalam 20 orang lebih, saya ingat pagi tu. Ya, sebab tak dibenarkan kita mengajukan jamuan ni masjid dan surau selepas kajian. Itu SOP sekarang. Wallahualam. Okey. Jadi itu dia tidur lupa tadi. Macam tu rumah lupa, kan? Lupa. Ya, dah sibuk di rumah, ke sana kemari, lupa.
abang tadi dah asar, dah zuhur lah. Cepat, kalau dah lupa waktu, cepat-cepat sembahyang zuhur. Tetap qadaan juga. Tetap qadaan juga. Jadi untuk di khusus solat itu pasal yang ke-20 cerita dia. Wallahu a'lam. Baik. Kita pergi kepada syarat sah solat. Ini kita uraikan secara umum saja. Fasal 1-3. Faslun syarat sah solat, syurutus solati thamaniyah. Syarat sembahyang itu ada 8. Syarat sah solat itu ada 8. Yang pertamanya taharatul hadatsaini, mestilah suci daripada dua hadas. Ini hadas kecil dan hadas besar. Maknanya orang yang hadas kecil kalau solat juga tak sah solat dia. Hadas besar bersama. Malah bagi perempuan yang haid dan nifas, kalau dia solat juga berdosa. Wallahu a'lam. Kemudian wa taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Mestilah suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat sembahyang. Wal makan ni makan solat. Tempat sembahyang. Macam surau kita ni, jangan ada. Tu dulu ni, sekarang ni saya tengok banyak masjid surau tak ada. Dulu ada dustbin kecil, comel je. Pukul ada tak cicak, sesat mana tu, boleh sapu, boleh buang. Pada pakaian, di badan kita, kalau ada najis, maka sembahyang itu tidak sah. Dah solat dah, baru perasan, naklah dibersihkan najis dulu, kemudian solat semula. Itu dia, sembahyang balik. Sembahyang itu tidak sah. Dan yang ketiga, wasitrul aurah, mestilah menutup aurat. Ni bagus kita orang Islam, orang Melayu ni, orang Melayu lah kita. Dia bila sembahyang tutup aurat lengkap, baik lelaki maupun perempuan lengkap. Tak ada pakai seluar katok. Kata orang terus seluar katok, seluar pendek, seluar tutup lutut. Jarang sangat lah. Kita kalau nak solat tu rapi gitu, kain lekatnya, baju Melayunya, baju semayangnya. Dulu kata dulu baju semayang kan, baju semayang dia, kain semayang dia tu memang khusus tu. Perempuan pun terlepung dia siap, dalam terlepung macam-macam, macam-macam jenis, macam-macam fashion. Tak ada alasan untuk kita tidak menutup aurat dengan sempurna waktu semayang. Wallahu a'lam. Kemudian wastiqbalul qiblah, dan mestilah menghadap kiblat. Kiblat tu mesti, itu syarat sah. Kalau tak menghadap kiblat, tak sah sembahyang. Sekarang kiblat senang, dalam handphone pun ada aplikasi yang boleh diguna mencari arah kiblat. Cari arah kiblat. Mana tempat tu tak ada penanda kiblat, kita pun tak pernah pergi tempat ni. Cari mana arah kiblat. Kalau tinggal rumah orang, sembahyang di rumah orang, tanya tuan rumah, di sini kalau solat mana kiblatnya, kan? Mesti tuan rumah tahu kan. Kalau dia sembahyang dia tahu. Menghadap kiblat. Kiblat ni apa? Kiblat ni maknanya untuk orang dalam Masjidil Haram, kiblat ni ialah Kaabah. Bagi orang dalam Kota Mekah, kiblat ni ialah Masjidil Haram. Bagi orang di luar Mekah, kiblat ni ialah Kota Mekah itu sendiri. Nampak? Itu kalau arah kiblat tu ke Kota Mekah. Kota Mekah dari kita, mengikut kiraan darjah 292 darjah. Kira daripada kosong tu pergi 90, pergi 180, pergi 270, tambah lagi 22 darjah. Dia gitu. Mengarah ke barat laut. Daripada barat ke utara, naik ke utara 22 darjah. Kalau kira daripada kosong 292 darjah. Itu Malaysia yang umumnya, yang arah kiblat ke Mekah. Wallahu a'lam.
Kemudian yang seterusnya, ya, wa dukhulul waqt, mestilah masuk waktu. Maknanya waktu yang nak sembahyang tu lah. Maknanya kalau kita sembahyang subuh pukul 5 tadi, sah tak sembahyang subuh kita? Tak sah. Sebab kita tak sembahyang pada waktunya. Kalau pukul 5 tadi kita sembahyang isyak, sah tak sembahyang kita? Sah. Sebab masih ada waktu. Waktu isyak ni panjang. Waktu isyak ni panjang waktu isyak. Itu dia. Baik. Kemudian wal ilmu bi faradiyatiha, istilah mengetahui kefarduan solat. Ini baik tu kita belajar ngaji ilmu ni. Jadi bila kita tahu solat tu fardu, maka sembahyang kita sah. Kalau kita tak tahu, di kuat diri sembahyang kita tidak sah. Kita kena belajar. Sebab tu ilmu sembahyang ni, ilmu fardu ain, semua orang kena belajar. Tak ada siapa terlepas. Kan? Kalau ditanya pada cucu kita, sembahyang fardu waktu ni apa hukum? Sembahyang waktu ni apa hukum dia? Wajib tu. Kalau tak sembahyang, dosa tu. Kan? Jadi daripada kanak-kanak kita dah tahu dah sembahyang ini, sembahyang waktu ini fardu wajib. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatun. Mestilah tidak mengiktikad satu rukun daripada rukun-rukunnya sebagai sunat. Rukun sembahyang ada 13. Contoh, sebagai contohnya 13 rukun solat. 13 tu kita tahu rukun, kita tak kata sunat pun. Kita tak kata pun tak berihram itu sunat. Kita tak kata salam itu sunat, salam pertama salam kedua sunat. Maknanya 13 rukun tu semuanya adalah rukun solat. Kalau kita kata Fatihah, tak payah baca Fatihah, tak apa, imam boleh baca ke depan, habislah. Kita tidak sah. Sebab Fatihah ni dirukun. Walaupun untuk makmum, makmum dalam sembahyang jemaah pun ikut mazhab Syafi'i, wajib dia membaca surah Al-Fatihah. Bila nak baca? Pada waktu imam membaca ayat Al-Quran. Tetap kena baca juga. Walaupun tidak sempurna kalau dia makmum masbuk. Walaupun dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba imam rukuk, Allahu Akbar, ikut rukuk. Macam mana Ustaz, saya baca Bismillah tak habis semua Fatihah? Macam mana? Imam menanggung bacaan makmum pada rakaat itu. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Yang ke-8, wajtinabul mubtilat, mestilah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Kalau kita tak buat perkara yang membatalkan solat, maka tak ada masalah. Kan? Dan sembahyang kita akan sah. Nanti kita akan bincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat pada fasal yang akan datang. Itu habis kat situ. Kupasan dalam kitab belajar berkaitan usul solat dan syarat sah solat. Baik, pergi kepada kitab yang berikutnya. Kita pergi pada kitab berikutnya, indahnya bersyariat. Kita pergi kepada indahnya bersyariat. Simple saja, tak susah. Iaitu pada surat 141, Sunan Al-Awwabin. Sembahyang Sunan Al-Awwabin ni jarang kita buat. Pasal apa jarang kita buat? Sebab banyak masa kita di masjid surau antara maghrib isyak ni dipenuhi dengan majlis ilmu. Itu kita jarang buat. Tapi boleh buat. Dia sunat dibuat. Kerana apa? Kerana waktunya antara maghrib dan isyak. Jadi kalau katakanlah kuliah beritahu Ustaz tak dapat hadir malam ni atas suatu tertentu, jadi kuliah ditangguhkan, tak ada ganti pula. Selalu ada ganti. Kalau setengah masjid dia ada WhatsApp group ustaz-ustaz dalam masjid atau dalam surau. Jadi semua ustaz itu tahu, boleh tak siapa ketika saya malam ni? Sebab apa? Sebab saya tak dapat hadir. Ada seorang saya ganti kita. Jadi penjelas kata baik, malam ni ustaz ganti. Jadi kuliah jalan juga, tapi ustaz lain ganti. Dia macam relief lah. Kalau sekolah tu relief lah, guru ganti kan, relief lah. Dia
Di masjid pun, di surau pun ada ustaz relief juga untuk kuliah. Contoh, dia katalah tak ada. Tak ada, malam tu memang tak ada. Memang tak ada siapa ganti. Sama ada jemaah tahu ke tidak ke, tapi tak ada yang ganti. Biasanya SU akan tahu, susah akan tahu, ataupun penjelaras kuliah akan tahu. Jadi imam beritahu lah, malam ni lepas sembahyang maghrib, tuan kalau nak buat sembahyang awal ni boleh buat lah. Soalnya, boleh ke dibuat sembahyang awal itu berjemaah? Terserah. Benda sunat susah gaduh. Nak buat jemaah buat, tak nak buat tak apa. Nak buat sendiri, seorang sana, seorang ni, seorang ni, tak apa. Yang penting kita buat perkara yang sunat ni. Itu dia. Kan? Jadi kalau kita buat sendiri pun ada bagus juga. Pasal memberi ruang kepada, kenapa? Sebab apa? Kan memberi ruang kepada jemaah. Mungkin dia nak baca Quran ke, nak zikir ke, pulang. Jangan pula masa yang ada tu digunakan, duduk tepi surau, dekat anjung surau, seropok sembang. Tak betul tu. Macam ke sini saya kata tempat lain, tu dekat belah-belah Putus Selatan. Nak tunggu isyak tu, seropok dia ke tepi anjung masjid, tepi anjung masjid ni, surau ni. Kisah benar, seropok dia. Kan, tin rokok, tin abu rokok pada tepi tu. Ada khas tepi tin abu rokok. Saya tengok mengelik. Mungkin lawan saya dah terbiasa, tak siapa tegur. Kalau tegur orang, cantiklah. Habis saya ikut. Rasanya dah tak banyak lah yang macam tu. Pasal saya tak malam ada kuliah, tak ada masa nak sembang, nak dengar kuliah ustaz kan. Tapi kalau kata tak ada malam tu, kita buat sembahyang sunat awabi. Bilangan rakaat 6 rakaat 3 salam. 6 rakaat 3 salam, 2 campur 2 campur 2. Lepas niatnya usolli sunatan awabi la ma'a hifzil imani wa raka'atain lillahi ta'ala. Saja sembahyang sunat awabin bersama dengan memelihara iman 2 rakaat kepada Allah SWT. Itu tujuan dia. Tujuan kita buat sembahyang awabin ni adalah untuk memelihara iman kita. Itu tujuan dia. Kemudian baca selepas Al-Fatihah surah Al-Ikhlas 6 kali. Selepas surah Al-Fatihah Al-Ikhlas 6 kali. Surah Al-Falaq 1 kali. Surah An-Nas sekali. Surah Allah tu 6. Surah Al-Falaq 1 sekali. Surah An-Nas sekali. Selepas salam bangun semula Rasul lagi 2 rakaat. Itu dia. Maknanya lepas salam itu tidak ada zikir, terus naik. Itu dia. Dan lepas niatnya macam tadi juga, sama je. Soalnya sunat awabil akan nilai ta'ala. Saja kesemuanya sunat awabil akan Allah Ta'ala. Selepas Al-Fatihah boleh baca pada surah yang dikenaki, begitu juga pada rakaat yang kedua. Ini dia. Maknanya selepas surah Al-Fatihah tu boleh baca untuk sembahyang yang kedua ni. Boleh baca apa-apa. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa surah yang mudah di dalam Al-Quran. Untuk sembahyang pertama tu saja. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Rakaat pertama, rakaat kedua tu lah. Tu sembahyang yang pertama. Tak berat pun kan. Tak ada masalah. Bagi kebanyakan kita tak ada masalah. InsyaAllah. Kemudian selepas salam bangun semula untuk urusan 2 rakaat yang selanjutnya. Jadi maknanya antara sosok Ubi ini tidak ada zikir hujung sekali. Nak ambilkan waktu dulu. Sementara nak tunggu isyak, zikir boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita buat jemaah lah, buat jemaah imam kita pimpin zikir lah. Nabi masa kan, zikir surah Nabi. Kita minta satu zikir saya dah pernah turunkan rasanya. Bishfina min kulli da wa afina minal bala. Ini zikir, doa bentuk zikir. Bishfina min kulli da. Ya Tuhan kami, sembuhkan kami dari seluruh penyakit. Wa afina minal bala, dan selamatkan kami daripada bala. Ini COVID sebenarnya bala. Wa zalikum bala'um min rabbikum azim. Dan itulah dia bala dari Tuhan kamu yang maha besar. Bala ni COVID-19.
Sebab manusia akhir zaman ni banyak yang lupa Allah Ta'ala. Walaupun virus COVID-19 itu ciptaan manusia, ciptaan manusia, manusia cipta virus ni, mengikut pandangan sesetengah pihak. Tetapi kalau Allah Ta'ala tak takdirkan, tak hebat virus ni. Kan? Kalau kita mengaji ilmu tauhid, kita faham qada dan qadar, kita tidak akan menyalahkan sesiapa. Ini ketentuan Allah Taala. Memang ciptaan, kata sesekali ciptaan manusia, tapi dia adalah makhluk Allah Taala. Tapi dia sebagai makhluk Allah Taala itu menghuarakan seluruh manusia di atas bumi, habis semua dah. Mayat pun tak boleh rapat dah. Tak boleh lah sorang suku bin atas suku bin dalam solat. Lusaf boleh, rapat tak boleh. Kalau di Brunei tu boleh rapat, tapi ambil ruang sejadah saja, tak rapat juga. Macam kita ada penjarakan. Di Brunei tak ada penjarakan dah. Tak ada penjarakan dah. Boleh semayang rapat-rapat, tapi ikut ruang sejadah. Kalau kita tengok di belakang, tak rapat juga sebenarnya. Ada ruang juga sini. Boleh masuk budak kecil tengah-tengah. Nampak? Jadi orang tu satu boleh orang sampai seutuhnya lah. Kerana benda ni, kalau kita tanya ustaz-ustaz yang mengupas tentang ayat Quran dan hadis peristiwa akhir zaman, kupasannya banyak tentang COVID-19 ni. Kita tengok YouTube lah. Tak baik, tak perlu saya nak ambil masa terhad untuk saya nak kupas. Sebab kita tinggal di akhir-akhir perlawanan. Kalau bola sepak ni dah minit 85 ni, tinggal 5 minit lagi ni, tak termasuk waktu kecederaan. Waktu kecederaan tu antara imam habis doa dengan saya nak duduk, nak setting kamera, waktu masa kecederaan tu. Kan? Cakap dia setengah jam, tapi boleh tambah, boleh jadi 2-3 minit, tambah lah. Kan? Dia dah ujung-ujung ni, kira dah ujung-ujung perlawanan ni kan. Itu cerita dia. Apa-apa boleh berlaku. Itu bola sepak bercerita. Jangan leka dan alpa. Sebab perlawanan masih ada. Suara kita. Tapi kalau kita melihat kepada apa yang disampaikan Ustaz Hanafiah Abdul Razak dari Johor, kemungkinan sampai hujung tahun ni je. Wabak COVID-19 tahun lepas ni bersuami 2 tahun ni. Sebab Spanish flu setahun dulu pun 2 tahun, 1918 sampai 1920, 2 tahun lah, 2 tahun dia lah nak habis. Dan waktu itu pun berjuta manusia mati juga, sama macam ini. Tetapi hari ini, COVID-19 hari ini keadaannya berbeza. Kenapa? Kerana kita semakin mendekati penghujung alam dunia. Itu belum cerita lagi bab zahirnya dan cara sebagainya. Itu tak cerita lagi tu. Tak apalah, tuan-tuan tengok dalam video apa jumpa ada ustaz kita tentang benda ni. Tapi yang pentingnya, waktu tu macam ni kita kena perbanyakkan mengingati Allah SWT. Sembahyang kena rajin. Macam saya pernah pesan lah, sembahyang hajat jangan tinggal. Kami di Sarawak MBK Perak tiap-tiap hari sembahyang hajat, Isnin sampai Jumaat. Dan lepas duha je sembahyang hajat, lepas duha sembahyang hajat, lepas duha sembahyang hajat. Walaupun ianya sekadar fardu kifayah, 30 orang ada, lain terlepas. Kalau kata fardu pula, tapi sembahyang sunat pun kan, dia sembahyang fardu kan. Itu dia tiap-tiap hari. Jadi suruh kita ni pun boleh buat. Lepas isyak je sembahyang hajat, lepas isyak je sembahyang hajat. Minta Allah marfa'an al-balak wal wabak, khususan virus al-corona wal wala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Tiap-tiap hari sampai wabak COVID ni habis. Tak kira sama ada kita ambil vaksin ke tak, itu terulang pada tuan. Kan? Sebab kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-gala yang kita lalui, yang kita buat, itu adalah ikhtiar.
ikhtiar. Kan depresi pun adalah ikhtiar juga. Tak Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita daripada wabak keserokan. Jadi spoil lah. Nak kuliah pun tak boleh macam dulu dah 3,5 jam. Ada lampu. Jadi itulah dia Allah suruh pernah masuk 7.22. Jadi kita pun dah sampai ke hujung kuliah kita. Jadi setengah jam yang diperuntukkan masa untuk kita. Tidak termasuk masa kecederaan. Jangan tak lama dalam 3-4 minit je. Kalau ustaz tu lambat sampai, tu dia jadi banyak. Atau ustaz tu waktu tu diorang habis tu tiba buang air pula, terasa nak buang air pula, lambat dia masuk dalam nak mula kuliah. Tu lain lah. Misal dalam 3 minit dia. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung daripada surat yang berikutnya, surat 142, iaitu solat witir. Akan sambung apa dia solat witir. Kita akan sambung dari situ insyaAllah. Surat 142. Dan untuk kitab Safi dan Munajah, kita akan sambung dari fasal yang kita bincangkan tadi. Fasal 23 dia ada sambungannya. Dalam fasal 23 ni iaitu pembahagian hadaf. Kita akan sambung di situ. Tarikh kuliahnya ialah pada dengan izin Allah SWT, kalau panjang umur kita, kalau panjang umur kita akan jumpa kembali. Kita akan jumpa kembali kita akan jumpa kembali pada 4 April 2021. Pada 4 April 2021 kita akan bertemu kembali dalam rasul kita insyaAllah, meneruskan apa yang telah kita bincangkan pada pagi ini. Itu dulu dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang pada kita bahagian kita bersama. Jadi pada pemimpin dan kalau ada pemilih sampai bulan ini yang terkasar bahasa dan berbicara semua dari Rasulullah dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam sepatutnya saya ucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut hari Sabtu, hari Isra' wal Mi'raj Nabi SAW pada minggu pada hari Khamis kalau tak salah saya kami datang ni. Dan peristiwa Mi'raj ini adalah mukjizat yang diberikan Allah SWT khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia untuk pagi ini. Allah subhanahu wa ta'ala dan kita takutkan bulan kita pagi ini dengan tasbih al-kafarah dan surah As. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was salamu ala nabiyil mursalin. Allahumma rahmatina wa tafaddal summa Allah menjadi kafir ukuri anak yang mengumumkan min syurihim. Allah membandit syamlahu marfarik jam'uhum masyaddiqin wa tawazazil al-muslimin kilabi ya muhada jabbarin taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah menyusul kita wa yamjir sahabu azab ya izin wa salat Rasulullah Muhammad Rahim Rabbana zina ikum zulafa ma'ayan aqrama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana la taqabbal minna du'ana wa fi wa subhanahu wa amna fi hadhihi al-yawm mubarak musyahid wa barakatuh kasmin alim wa tub alana ya maulana anta tawwabur rahim da'wana fiha asma'ullah ta'ala fiha sallallahu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum bila kuntum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi